Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I want to share 11 perkara ataupun 11 poin yang kita nak discuss tentang tanda-tanda kiamat dan penjelasan ataupun terjemahan daripada ustaz-ustaz yang kita biasa dengar, daripada diorang punya kefahaman dan apa yang kita faham dan apa yang kita boleh cari daripada hadis-hadis yang kita pernah baca. Okay, firstly dia punya soalan, the first soalan tu yang nak tanya sebenarnya tentang Dajjal. Apakah Dajjal tu dah keluar ataupun belum? So ini yang masih banyak orang confused. Even me pun I confused. Tapi I start to see something, start to nampak gambaran dia. Tapi I Mr. Nobody. I bukan ulama, bukan apa. So I tak ada experience, tak ada ilmu banyak. Jadi I tak berani nak share dengan you all my pendapat. Tapi I ada beberapa question, maybe you all boleh mula berfikir. Then you all can start to see ustaz ni kata gini, ustaz kat sana kata gini, ustaz kat Timur Tengah kata gini. Then you all can start to know. So the question is tentang Dajjal. Apakah Dajjal tu dah keluar ke belum? Kalau kita tengok hadis sahih, apabila the group during zaman pengikut sebelum Nabi Isa tu, dia jumpa Dajjal dekat satu pulau, ada Al-Jassasa, okey, bla 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 bla. Okey, so kat situ kita boleh tahu Dajjal ada tanya beberapa point. Apakah air tasik tu dah kering ke belum? Apakah Nabi yang terakhir daripada Arab tu dah keluar? So dia ada tanya beberapa point. Jadi kita tahu yang Dajjal tu, apa yang kita faham, Dajjal tu kat satu tempat, pulau atau apa di satu tempat yang dia sekarang ni diikat, dirantai dan tunggu waktu bila akhir zaman, bila dah sampai waktunya, baru Allah bebaskan Dajjal untuk pergi keluar kat dunia ni. Dan baru adalah pengikut Dajjal ni semua, fitnah-fitnah dan sebagainya. So we know that sekarang dia dekat satu location, which ada orang kata dia punya pulau tu dekat Yaman, ada orang kata kat sini kat sana. Tu cuma assumption, tapi tak ada yang definite. Kita tak pasti, because tu semua rahsia Allah. So back to the question, kalau Dajjal belum lagi keluar, kita punya kefahaman Dajjal akan keluar later. That means bila akhir zaman tu, baru bila semua dah persiapkan, seperti apa yang kita pernah dengar ceramah-ceramah, bila jalan tu dah dibuka oleh orang-orang Yahudi, dia harus buka jalan tu untuk Dajjal datang. So apabila jalan tu dah buka, baru Dajjal keluar. Now persoalan dia, kalau Dajjal tu belum keluar, kita juga pernah baca hadis bahawa that time Rasulullah dan Umar Al-Khattab pernah terjumpa satu budak. Kalau you masih ingat lah. Dan Rasulullah pun suspect dia tu Dajjal. Tapi ni suspect Tapi untuk untuk seorang Nabi yang sangat mulia, yang mempunyai ilmu tu semua, dia yang menceritakan sifat-sifat Dajjal. Dan dia juga dia yang share dengan kita tentang fitnah Dajjal tu semua. Everything from our beloved prophet yang ceritakan. Sehingga Rasulullah kata ni Ibnu Syayad ni mungkin Dajjal. Tapi dan Saidina Umar nak bunuh dia. Kata, ya Rasulullah, kalau ini betul Dajjal, aku nak bunuh dia. Rasulullah kata jangan, because orang yang akan bunuh Dajjal adalah Nabi Isa. So tak ada orang boleh bunuh. Tu dah satu ketetapan. Jadi kat situ kita kena fikir sekali lagi, kalau betul-betul Dajjal tu masih diikat, how come dia boleh terkeluar time zaman Rasulullah? Itu satu poin yang I nak you all fikir. Dia dah terkeluar, dan kalau siapa-siapa tahu jawapan dia, maybe can explain to me. So that means Rasulullah dan Umar dah nampak. So dah ada kat situ.
So now kita tengok tentang I nak forward sikit, nanti I come back to about this Dajjal. Jadi now kita, the first point is tentang tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat yang kita tahu tanda-tanda kiamat apabila munculnya, lahirnya seorang Nabi yang terakhir, iaitu Rasulullah, dan apabila Rasulullah wafat, itu juga salah satu tanda-tanda kiamat. So tanda-tanda kiamat yang kita tahu daripada hadis-hadis daripada Rasulullah semua, dia sebenarnya tak ikut urutan, dia tak ikut lepas ni ini, dia tak ikut urutan. Because kalau you tengok semua hadis tentang tanda-tanda kiamat, dia punya urutan semua sama, tapi dia punya urutan tu berbeza. Ada yang kata Duhan dulu, ada yang kata matahari terbit daripada sebelah barat dulu. So dia sebenarnya tak ikut urutan. Jadi bila tak ikut urutan tu, kita dah tak boleh assume ini jadi dulu, lepas ini jadi, kita dah tak boleh assume, because itu very complicated. Kita bukan ahli, jadi kita nak kena cari orang ahli yang really tahu tentang hadis, macam mana nak kupas dan terjemahkan hadis itu, baru kita boleh faham. So bila kita tengok tanda-tanda kiamat yang kita ni tanda-tanda kiamat tu, selain daripada urutan, kita nak kena read carefully and understand the hadis. Kita tak boleh ambil hadis tu literally, because semua hadis tu kita tak boleh terus baca terus ikut literally. So hadis like we understand tentang hadis ambil wudu, tentang hadis banyak lagi lah. Kalau kita ambil literally, kita ambil very very simple hadis lah. Sunnah dalam sunnah Rasulullah cuci pakaian dia. So kita nak kena faham dia cuci pakaian dia. Jadi dia cuci pakaian dia tidak mengatakan dia cuci pakaian isterinya, baju dalam isteri. Tak ada, no such thing. Tapi ada orang dia salah faham ataupun ambil kesempatan, okay, dia cuci everything, isteri dia punya pakaian, baju dalam ni semua. So itu tak kisahlah, it's just a bonus. I'm just saying that kita nak kena faham, tak boleh ambil hadis literally. Sama juga seperti Rasulullah makan menggunakan 3 jari, dan bila barang tu, makanan tu jatuh, dia kebas, dia bersihkan makan. So kita nak kena faham hadis tu. Kita tak boleh ikut semua hadis. Semua yang kita makan apa, sup pun kita gunakan 3 jari. Dan mungkin kita makan mi tu jatuh, kita nak kebas, tak boleh. So kita nak kena really faham deeply. Jadi kalau kita lihat dia punya urutan tentang tadi, I just write down, kita takut lupa kita nak kena faham tentang hadis. So kalau kita tengok tentang Dajjal yang dalam hadis yang kita tahu, dia akan datang 40 hari. Semua orang tahu tentang tu, hadis tu very clear, dia datang 40 hari. Tapi yang banyak di antara kita confused tentang hari pertama tu seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti 1 minggu, dan hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari biasa. Now the question is tentang hari kemungkinan hari yang dikirakan itu tak sama dengan hari kita. So hari yang kita lalui dengan hari yang Dajjal lalui itu mungkin tidak sama. Kalau kita tengok contoh umur haiwan contoh seperti kucing, umur dia sampai 9 tahun lah contoh, tapi dia punya 9 tahun tak sama dengan manusia. Kalau kita tengok tahun kita kat dunia ni dengan tahun di akhirat, 1 tahun, 1 hari di akhirat berapa ribu tahun di dunia. So mungkin yang pertama, kemungkinan pertama tu hari-hari Dajjal tu di dalam mengikut perkiraan hari yang gaib yang kita tak tahu. Jadi kemungkinan kalau semuanya 40 hari tu dalam hari yang gaib, bermakna fitnah tu boleh jadi bertahun-tahun. Kalau kita ambil understanding like the first 3 hari-hari yang seperti setahun, sebulan dan seminggu tu hari gaib, dan hari yang seterusnya baru dia keluar seperti hari-hari biasa, then kita nak kena faham another thing pula. Tapi kita pun nak kena faham tentang kemungkinan yang boleh terjadi, because bila kita tengok hadis bahawa sahabat punya Rasulullah apabila waktu tu terjadi, macam mana kita nak mengerjakan solat. So jawapan Rasulullah,
kita harus agak-agak, that means tengok perkiraan dan kita mengerjakan solat. Okay, daripada hadis tu kita boleh faham bahawa kemungkinan waktu tu kita tak ada jam, tak ada orang azan lagi, kerana fitnah tu semua dah tersebar. Jadi the only way untuk kita mengerjakan solat tu, dah tak ada orang azan, kita harus lihat matahari. So kita harus agak-agak subuh dan zuhur macam mana, asar macam mungkin tu. Tidak mungkin kalau ada orang berpendapat satu hari tu seperti setahun, bermakna betul-betul setahun, sedangkan kita tahu hukum solat tu setiap hari kita kena solat. So kalau satu hari tu setahun, that means 365 hari. Kalau hari yang ini kalau hari yang Muslim calendar 360. So kita tengok apakah kita pergi solat subuh bulan Januari, solat zuhur tu bulan Mac ataupun April, solat asar jadi bulan Jun. Apakah jadi begitu? That means hari-hari kita tak solat, kita tunggu berapa bulan sekali solat. Dan macam mana pula keadaan matahari? Kalau satu tahun, apakah matahari naik turun, tenggelam timbul selama setahun tu kita tak solat? So kita nak kena faham kat situ pula. That's why when some ustaz kata hari pertama tu yang setahun tu memang setahun, I disagree with that. I don't know, it's just my instinct. Until I found out, I try to ask beberapa orang, ustaz-ustaz yang scholar, really ahli, dorang punya explanation pun lain. Their explanation, I feel like they agree with my explanation, because one day means one day. It's just that kita merasai lama kerana kita punya hari yang kita tempuh tu terlalu susah, keperitan dia punya macam yalah, kira macam orang masuk prison contoh, orang tu kena kurung, kena seksa, dia akan rasa susah. Macam mana ni, the first day tu satu hari dia rasa macam bertahun-tahun, melainkan dia dah biasa. So macam kita sakit, contoh kita sakit batuk, kita rasa macam hari ni berjalan dengan lambat. Sebenarnya berjalan sama dengan hari biasa, cuma kerana kita dalam keadaan terseksa, jadi kita merasai hari pertama tu, hari yang pertama Dajjal tu rasa lama seperti setahun. Itu ibarat kata, because kita tengok semua hadis, whether in English, in Malay, bahasa apa pun, dia punya terjemahan, dia punya translation, dia menggunakan seperti. Hari pertama seperti setahun. In English juga, hari the first day feels like the first day like a year. So dia tak kata one day is equal to 365 day, ataupun tak ada hadis yang dia punya translation mengatakan hari yang pertama adalah sama dengan 360 hari. Dia tak kata sama dengan, dia kata seperti. That means there is something that we need to understand deeper tentang ni. So itu yang poin pertama dan jelas. Now tentang Ya'juj Ma'juj yang I nak share, which I think berkaitan dengan Dajjal, because of our understanding, Ya'juj Ma'juj ni dia dalam Raja Zulkarnain dah letak dia dalam tembok, so dia tak boleh keluar. Okay, we understand that. Ada orang kata tepat this location. I don't really care much lah, location tu semua it's not my job to find out kat mana dia punya location, because for me, kalau betul pun location tu, what can I do now? I cannot do anything, right? So for me, location tu semua tak important. But what is more important for us as a Muslim, kita nak kena buat preparation. So to prepare, we need to understand. Kita nak kena faham dulu benda tu, hadis tu, baru kita boleh buat preparation. Kalau kita tak faham macam mana kita nak buat preparation. Jadi when it comes to Ya'juj Ma'juj, kita semua tahu bahawa Ya'juj Ma'juj tu akan datang dan dia akan minum air di tasik tu sampai air tu kering, sampai the last Ya'juj Ma'juj nak minum tu, air tu dah tak ada lagi. So we understand that very clearly. Tapi sekarang Dajjal dia akan keluar apabila tasik tu kering. So you get the picture now. Dajjal keluar apabila tasik tu kering. Kalau tasik tu belum kering, dia tak keluar. So now Ya'juj Ma'juj akan minum air tu sampai air tu kering. Does this means that Ya'juj Ma'juj dah keluar dan start to minum air tu until air tu kering baru Dajjal akan keluar? Or Dajjal keluar then Ya'juj Ma'juj keluar later part after Dajjal dah mati semua? So this thing we need to search deeper to understand, because tak mungkin
bila ada orang kata Ya'juj Ma'juj dia punya ciri-ciri gini, memang Rasulullah ada kata mata sepet ni semua diorang minum air. So when you start to see diorang minum air, siapa bangsa apa yang sedang minum air daripada tasik itu, semua orang tahu, bangsa Yahudi, Israel. Then orang pun tahu Dajjal ni dia perosak, menyebarkan fitnah. Siapa yang buat? Orang Yahudi juga, orang Israel. I tak kata diorang tu Ya'juj Ma'juj, tapi we need to find out, because for now, untuk sekarang, apa yang kita nampak dan kita tahu, yang minum air tempat tasik tu cuma orang Yahudi, dan yang membuat kerosakan di dunia, fitnah ni semua orang Yahudi, pembunuhan orang Yahudi. So itu yang kita nampak. Of course Allah knows best. Okay? So tentang kurma, Dajjal tidak akan keluar sehingga kurma daripada baisan tu dah tak berbuah lagi. Itu dah lama dah tak berbuah lagi. So tanda-tanda tu semua dah ada. Now kita nak kena tanya juga tentang api daripada Yaman, yang salah satu tanda api akan keluar daripada Yaman dan yang mengumpulkan manusia semua. Sekarang kita nak kena understand api itu. Tak semestinya api dia, because gini Rasulullah kata nanti ada keldai yang terbang. So keldai terbang macam mana? So ada orang kasih kefahaman keldai yang terbang tu mungkin jet plane, fighter jet, kerana telinga dia lebar. So kita boleh faham dari situ. Then from there we can see a lot of hadis when Rasulullah sampaikan dengan kita belum lagi betul-betul faham, kerana Rasulullah pun tak boleh kasih very clear ni, because zaman tu akan terjadi ke depannya. Dia boleh beri gambaran dan we have to find out. So when Rasulullah kata ada api daripada Yaman, so kita nak kena faham api tu, like I said, kita tak boleh literally. Api tu tak semestinya api. Kemungkinan sesuatu yang panas, terlalu panas, diibaratkan seperti api, ataupun sesuatu yang berbahaya, sangat berbahaya. Itu pun hot issue seperti peperangan ini, bom, itu pun boleh diterjemahkan. Kita boleh kasih kefahaman mungkin api tu macam Yaman dah kena attack, api tu dah bermula daripada Yaman ataupun daripada Aden. Dalam hadis ditulis Aden juga, Yaman dan Aden. Jadi kat situ kita boleh nampak benda yang membakar, yang mengumpul manusia. Another thing, kalau kita tengok api juga, api boleh jadi api kemarahan antara kita dan antara kita umat dan musuh-musuh kita. Jadi api tu kita nak kena faham api yang macam mana. Itu pun kita tak boleh pandai kata api, that means kita perlu tunggu api tu nampak api besar keluar baru kita kata itu api dia. So there are many things dalam hadis ni kita nak kena faham, nak kena cari tahu untuk faham lebih dalam lagi. Now kita, when we see all this I ada tulis kat sini, ada beberapa hadis yang kita nak kena try to understand. Okay, yang kat sini hadis, let me search, tadi ada. Okay, hadis Muslim 2927 hadis 2927. Okay, ni hadis Muslim ni, Ibnu Sayyad kemudian melanjutkan penyataan ni. So dia lagi berbual So dia kata, ingat demi Allah, aku mengetahui Dajjal, aku mengetahui kelahirannya dan posisi dia sekarang. So you see, Ibnu Sayyad yang Rasulullah kata kemungkinan dia Dajjal, yang Ibnu Umar Umar Al-Khattab nak bunuh dia, Rasulullah tak kasih, dia kata macam gitu. So after that, sahabat Abu Sa'id tanya dia, cakap dengan dia, after Dajjal lah, kata dia tahu kelahiran Dajjal kat mana, posisi sekarang Dajjal kat mana. Dan Abu Sa'id terus cakap, celakalah kau sepanjang hari ini. So you see, from here pun kita nak kena faham lagi. Dalam riwayat lain menyatakan Ibnu Sayyad ni dia tidak menolak jika dia yang akan menjadi Dajjal. Jadi dia tak menolak, because bila Rasulullah tanya dia, apakah kau Dajjal, dia tak menolak, dia tak kata yes or no. Dia cuma kasih alasan, kalau aku Dajjal, Dajjal tak boleh masuk Madinah, kenapa aku ada kat Madinah? Kalau so dia kasih alasan seperti itu. Jadi
kat situ pun kita kena faham Dajjal tak boleh masuk Madinah apabila dia dah keluar, fitnah dia dah keluar, waktu tu malaikat jaga. Tidak ada hadis yang mengatakan when Dajjal kecil, waktu dia kecil pun dia tak boleh masuk Madinah. Why we say this? Because dia punya bukti, Ibnu Sayyad dia tak menolak bila Rasulullah suspek ataupun menuduh dia Dajjal. Dia tak kata tak, bukan aku. Dia cuma kata kalau aku Dajjal, kenapa aku boleh masuk sini, kenapa? Dia cuma nak membuktikan, nak cari pembenaran. So kat situ kita nak kena cari tahu lagi. Jadi kita tengok tentang hadis, urutan berdasarkan hadis, tanda-tanda kiamat. Keluar binatang melata, terbit matahari di sebelah barat, turunnya Nabi Isa, Malhamah Al-Kubra yang tentang ni, Duhan ni semua, itu semua akan terjadi very soon. Dan Yakjud Makjud, jadi kita boleh nampak dia punya urutan tu, matahari ke atas, gempa kat bawah, dan also gempa yang akan terjadi di timur, di barat dan di Jazirah Arab. So pasal gempa, we also have to understand gempa. Kita pun again, kita tak boleh ambil literally gempa tu seperti earthquake. Gempa can refer to something yang apa yang akan terjadi, macam kerosakan, bom, itu semua gegaran, satu gegaran. So yang terjadi di timur, di barat dan juga di Jazirah Arab. And we know that this world war going to happen in Jazirah Arab, North Korea, South Korea, that means the whole, even the South China Sea, and even the barat side like Venezuela, Mexico and Southern America, situ pun jadi. So there's 3 location for this World War 3 battle zone yang terjadi di timur, barat dan Jazirah Arab. So kemungkinan ini boleh refer pada the gempa, benda yang menggegarkan dunia. So kat situ pun kita kena faham lagi. Dan lagi bila api yang kat Yaman keluar tu, dalam hadis Ahmad dan Muslim. Okey. Kat sini api akan keluar dari Yaman di Aden yang akan mengiringi manusia ke tempat mereka berkumpul. So berkumpul, itu pun kita kena faham. Berkumpul dalam erti apa? Berkumpul untuk prepare peperangan, berkumpul untuk manusia tu, manusia maksudnya seluruh dunia manusia atau umat Islam ataupun apa. So kita nak kena tahu dan tempat berkumpul dia di mana. Kalau kita refer pada Yakjud Makjud datang, Nabi Isa akan bawa kita umat Islam semua lari ke bukit. Tapi ini tentang api, belum lagi tentang Yakjud Makjud. So you can see what I tak nak cakap apa yang I tahulah. Cuma I nak you all find out, because kalau I cakap takutnya ni video zaman fitnah, oh dia ni cakap macam ni, pandai dia. So I tak nak. I nak you all fikir sendiri. Tapi apa yang I can see, I boleh share dengan you, Yakjud Makjud, Dajjal, all these things are happening now. So sekarang tengah terjadi sekarang, cuma kita belum lagi nampak, belum lagi faham tentang air, tentang tanda. Cuma benda tu mungkin jadi semua berdekatan, terlalu dekat. Even all these things, that means something like what I'm trying to say. Ni kemungkinan Yakjud Makjud dah keluar, dia yang tengah minum air, dan Dajjal pun dah keluar, cuma belum lagi tunjukkan, dia belum lagi appear siapa dia sebenar, dia belum lagi declare dia tu Nabi, dia masih dalam ini, dia belum lagi time untuk dia keluar. Maksud keluar tu bukan dia keluar terus daripada satu tempat. So menunjukkan diri, like ni for example, I buat business, I belum keluar, belum tunjukkan diri siapa I cuma diam, orang tengok I like orang biasa. Until someday I dah prepare semua, dah ada foundation, dah ada empire, dah ada banyak office, then I keluar, okay lah, akulah owner and president of Sindocorp, so I baru keluar. So something like that kemungkinan. So kemungkinan this Dajjal, Yakjud Makjud, all these thing dah ada. And about Imam Mahdi pun another thing yang kita nak kena faham tentang Imam Mahdi. Banyaklah before I pergi kat Imam Mahdi ni, I nak habiskan dialog tentang sahabat dengan Rasulullah, antara sahabat dengan Rasulullah. So sahabat bertanya pada Rasulullah, apakah tanda pertama yang akan muncul
tanda kiamat yang pertama akan muncul dari waktu-waktu yang kat ujung. Rasulullah kata tanda yang pertama kali yang muncul adalah api yang mengiringi manusia daripada Yaman. So the thing that I just mentioned earlier tentang bom gegaran Yaman lagi kena attack, so itu pun kita boleh terjemahkan sebagai satu tempat yang dah berapi sekarang, atau semangat mereka yang nak bantu Palestin tu berkobar berapi-api, mungkin seperti itu, dan jemaah tu semua sedang berkumpul dan sedang menuju ke satu tempat, sedang nak berkumpul. So we can banyak dia punya benda yang kita nak kena faham lebih dalam. Dan tentang gunung emas, kita pun tahu tentang satu hadis Rasulullah kata nanti di akhir zaman orang akan berperang sambil membunuh untuk mendapatkan gunung emas. So kita nak kena faham juga tentang gunung emas ni daripada bumi yang keluar. So gunung emas tak semestinya emas. Emas mungkin to refer to something very very precious, benda yang amat berharga dan yang amat diperlukan. Kemungkinan yang Rasul kata 99 akan 100 orang perang, 99 akan mati, tak dapat benda tu. Kemungkinan itu di refer to minyak bumi yang baru diorang find out baru beberapa tahun ni, diorang baru dapat tahu ada di Palestin. Itu yang semua tengah merebut, itu yang membuat Israel nak halau, nak usir Palestin, nak bunuh, because dia nak tempat tu nak dapatkan minyak. Dan banyak like Amerika, UK, diorang tahu perkara yang sebenar, Israel salah ni semua, tapi diorang cuba bantu untuk sama-sama dapat that share. Dan yang lain semua, berapa banyak negara sekarang dah involved tentang peperangan ni, semua ada yang nak protect minyak tu semua. Actually kalau kita tengok lebih dalam, kita nampak they want to protect this Palestine, tapi tak semestinya yang tolong-tolong ni semua dia nak protect Palestine. Dia nak protect Palestine because of something. That's why kita boleh nampak kenapa Iran orang Shia tolong Palestin, kenapa Russia, North Korea nak tolong Palestin. Diorang bukan orang Muslim. Ya, tu untuk dengan mata kasar kita boleh kata ya, because ini kemanusiaan, because diorang pun anti this America. Ya, kita boleh itu, tapi there's always something, because when we see the hadis again, end of the day after we win, kita combine dengan orang Nasrani, kita menang. Di situ baru orang Nasrani kata kerana aku kita menang. Then that's where it started peperangan antara Muslim dan Nasrani about the Constantinople dan yang lain. Jadi gunung emas tu kita itu yang my explanation. So the 10 pula the point number 10, actually I tak cakap number lah tadi. Okay, ni point number 10 because there's 11 point. Point number 10 yang I nak sampaikan tentang Imam Mahdi tadi. So kat sekarang ni dah start lah, kita boleh nampak ni sorry to say because I tak tahu nak cari apa word yang paling lembut, paling paling sesuai tu gunakan. Okay, jadi I cuba gunakan perkataan yang lebih sopan. Sejak kebelakangan ni kita boleh nampak banyak ustaz-ustaz yang berangan-angan, juga jemaah dan orang-orang Muslim di I minta maaf dulu orang-orang Muslim di Malaysia dan Indonesia ni berangan-angan, kita lah bangsa Melayu lah yang menjadi jemaah, salah satu jemaah. Ustaz-ustaz pun dah jadi macam ustaz-ustaz dukun, dah start kata ni kerana direction dia kat sini daripada Kotura, daripada apa. I think I tak boleh kata tu salah, kemungkinan betul, tapi itu semua rahsia Allah. Cuma apa yang ini bukan soal jealous, cuma I fikir you all try to fikir sekali lagi kita lihat aja diri kita dengan kita punya akhlak. Ada ustaz dalam masjid, imam nak merebut gaduh jadi imam, ustaz ni kata ustaz tu salah, ustaz tu kata dia buat bid'ah, yang kata dia ni Wahabi, yang jemaah ni kata aku Salafi, engkau Muhammadiyah, engkau salah. Kita ni kebanyakan I mention Indonesia dengan Malaysia because these two can say negara Muslim lah, majority Muslim. Singapore ni dah bukan dah secular kan. So ni dua ni masih ada perkara-perkara gitu, dan kita nak berangan-angan kita nak jadi jemaah dan kita yang akan perang kemungkinan. Tapi first we have to
bila kita nak terjemahkan benda-benda macam ni, kita nak kena wajib ada ahli di dalam ini. Sebelum kita pandai-pandai nak jadi dukun, nak jadi apa, eskatologi yang kita baru belajar beberapa tahun, kita kata benda-benda ni. There are so many scholar in this eschatology yang tak pernah pun diorang mention tentang akan datang daripada golongan orang bangsa Melayu. Tak pernah dengar. Only recent year ni, baru about 2 years, 2 years or less, tak sampai pun 3 tahun, baru start tu kata orang-orang bangsa Melayu. Orang-orang Melayu, yes, I know kita can say orang-orang Melayu berani, tapi try to look ourselves in the mirror dululah. Kita punya akhlak, kita punya cara, kita punya iman, there's so many things kita nak kena perbaiki dulu. Dan kalau betul pun dia kata orang bangsa Melayu, okay, di tanah Melayu, okay, then kita jangan fikir cuma kita, because we have to understand Singapore tu pun tanah Melayu juga dan ada orang Melayu juga. So apakah Singapore tak termasuk? Okay, we don't say about Singapore lah, because I Singaporean. Thailand, selatan Thailand, mereka pun banyak orang Melayu dan masuk tanah Melayu juga di South Thailand. Dan Melayu ni dicampak, we know dekat Vietnam ada tanah Melayu, orang bangsa Capak, dan orang Melayu di Cambodia, di Myanmar pun ada orang Melayu. So apakah kita je? Apakah cuma Indonesia dengan Malaysia je orang Melayu yang akan ini? So we try to be more realistic lah bila kita nak buat satu benda yang kita nak try to find out ataupun terjemahkan. Kita nak kena faham everything. So kita jangan pandai ikut nafsu, dan kita angan orang-orang kita dan start tu. It's okay, cuma yang takutnya kalau kita salah, orang-orang ni dah percaya, dan kita boleh menimbulkan satu isu sehingga orang-orang ni dah, sedangkan kita tengok MMA je, lepas waktu kita tengok MMA ataupun wrestling, kita dah rasa kita kuat, kita rasa nak try dengan orang. So what if benda ni dah termasuk dalam fikiran orang, oh memang kita orang Melayu, jadi kita semua everyone semua nak try machine, dan jumpa orang nak try machine, because dia rasa aku orang Melayu, aku orang yang orang yang terpilih, yang kuat, yang akan menjadi jemaah Imam Mahdi. Come on, we stop this. Jangan kita tambah-tambahkan masalah. Kita, what we need to do, prepare. Kita prepare dengan meningkatkan iman kita, ilmu kita, ibadah kita, macam mana kita nak kontrol hawa nafsu kita. Itu semua kita nak kena fokus, bukan kita nak cari kat mana tu Imam Mahdi ni semua. Then the last point yang I nak share is about Imam Mahdi ni. Siapa dia sebenarnya? Okay, this is very interesting because if you know, recent year, baru-baru ni, beberapa tahun ni, CIA and a few agencies, they are searching for Imam Mahdi. Itu yang perkara yang sebenarnya, diorang cari Imam Mahdi, and diorang cari because they believe in hadis. Orang Islam, kita punya hadis ni diorang percaya. That's why orang Yahudi ni semua, diorang tahu hadis tu adalah perkataan yang benar. Al-Quran tu semua benar. Cuma diorang tak nak terima Rasulullah sebagai Nabi, because Rasulullah tu bukan daripada keturunan orang Yahudi. Cuma tu je. But actually dia tahu tu semua firman Allah, cuma dia tak nak terima. Jadi that's why dia faham dalam Islam apa yang akan terjadi, nak preparation pohon seperti apa, pokok apa yang boleh selamatkan diorang. They follow that hadis. So now diorang pun tahu hadis tu yang menyatakan Imam Mahdi tu dia tak tahu pun dia siapa, dan dia daripada jalur keturunan Rasulullah. Nama dia sama seperti Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Okay, now kita cut it short. CIA ni, all this agency, all the government body lah around the world, try to find who is this Muhammad bin Abdullah. Baru-baru ni ada orang kata kemungkinan Abu Ubaidah, kerana tak ada orang tahu nama dia. Ini I just share my pendapat. I might be wrong, tapi if you have lebih better pendapat, then let me know. Okay, I just share my pendapat. Gini, first, I just put myself, kalau I punya nama happen to be Muhammad bin Abdullah, I akan rasa we don't talk about polis cari. I just think like, mungkin aku punya nama Muhammad bin Abdullah, and I
definitely I baca hadis, definitely I tahu, right? Okay, ada kemungkinan aku, mungkin ada orang lain lagi. Okay, that's the first thing. Kalau I dah start tahu gitu, dan kita sebagai manusia ni, kita mesti ada rasa macam riak ni semua, ujub ke something like that. Okay. Secondly, kalau tentang nama, we have to know ciri-ciri Imam Mahdi tu. Dia a person yang nak jadi leader, he has to be very very intelligent, very smart. Dia harus ada orang yang mempunyai ilmu, because dia yang akan bantu not only peperangan, tapi macam mana nak hapuskan ni riba, all these thing lah yang dah merosakkan dunia ni. That means this individu ni intelligent. Dia punya knowledge tu bukan hanya soal agama, tapi dia tahu soal economic and everything. So intelligence person. Tapi the problem is CIA semua tak boleh cari Muhammad bin Abdullah. This person wujud, tapi Imam Mahdi pun tak tahu dia tu Imam Mahdi sampai dia dibaiat apabila dia sampai di Kaabah. Dan kita juga tahu kemungkinan ada satu saintis bukan orang Muslim, kerana kita semestinya daripada jalur Rasulullah tu semua mesti Islam. Ada kemungkinan Allah nak selamatkan, nak protect Imam Mahdi dia daripada itu, tapi because we saw a lot of orang yang bukan Muslim ni tapi punya akhlak yang baik, dia sedekah, everything semua baik, cuma dia tak percaya Allah ataupun dia free thinker, belum lagi dapat hidayah. Ini kemungkinan. Jadi satu saintis yang baik, akhlak baik, punya ilmu ni semua, and we see that banyak recently makin ramai orang masuk Islam, dan orang-orang yang foreigner, we can say Mat Saleh lah, the westerner, bila diorang masuk Islam tak sama seperti orang Islam macam kita. Bila diorang masuk Islam, diorang cari kebenaran. Bila diorang cari kebenaran, they make research, they understand more about Islam. Diorang lebih taat daripada kita. Diorang tak ada buat Islam macam buffet, yang ini tak sesuai diorang tak ambil, yang ini sesuai diorang ambil. They take everything. Kalau compare dengan kita lah, kita ada benda kita tak nak terima. So just imagine, ini yang I kata ni, kemungkinan satu intelligent person ni yang bukan orang Muslim ni, satu hari tu bila dah sampai masa dia, Allah beri dia hidayah dan dia terima Islam. So after dia masuk Islam, kerana dia tahu kebenaran dan dia mula mencintai Rasulullah, dan dia mungkin dia mengambil nama dia Muhammad, kemungkinan. Okay, because banyak orang yang masuk Islam ada ambil nama dia Yusuf, ada ambil nama Yasin. So mungkin kerana cinta daripada Rasulullah, apabila dia terima Islam, dia namakan diri dia sebagai Muhammad. Dan Muhammad bin Abdullah, kenapa tak ada bin? Because dia daripada mu'alaf. Kalau di bin kan seperti hamba Allah, bin Abdullah. Dan setelah itu dia masih belum sedar. Kemungkinan after dia masuk Islam, terus dia fikir aku nak mengerjakan haji ataupun umrah. So bila Imam Mahdi sampai di Kaabah itu, tidak ada hadis yang mengatakan itu waktu musim haji apa. Dia tak ada mention bila, tapi dia this Imam Mahdi datang ke Mekah. So during that time, kemungkinan dia masuk Islam, terus dia fikir okay, aku nak mengerjakan umrah, aku nak pergi ke Mekah. Bila dia pergi ke Mekah, baru orang recognize this is the person yang kita cari, baru diorang baiat. And before that, ada satu hadis menyatakan Allah akan datang menyucikan hati Imam Mahdi, seperti apa yang dilakukan oleh waktu Rasulullah. Allah bersihkan hati. So during that time, Allah bersihkan hati dia semua sampai. Ini kemungkinan yang boleh terjadi, because kalau kita fikir secara just normal person, Imam Mahdi daripada sini memang betul daripada Khurasan, tapi tak semestinya Khurasan tu semuanya orang Muslim. Like I said, mungkin they are intelligent, there are people like CIA inspector still in Khurasan area, in Afghanistan area, masih ada kemungkinan dia masuk Islam daripada situ. Daripada situ dia dapat hidayah, dia masuk Islam, everything. Terus daripada situ dia pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadah umrah atau apa, dan waktu tu baru dibaiat. We don't know. So kita jangan pandai-pandai start to say oh Imam Mahdi si Deni. We have no right to judge. So kita try ustaz-ustaz, mana-mana ustaz ni,
stop tu jadi ustaz dukun. Kita bukan dukun, okay? So jangan berangan-angan orang Melayu, because kalau if you want to say orang Melayu, jangan mention satu country. For example Indonesia, oh kita orang Indonesia, orang Malaysia. No, when you want to talk about Melayu, orang Melayu tu up to Brunei, but you have to understand that Brunei kalau tanah Melayu, Singapore, even South Thailand masih tanah Melayu, Campak in Vietnam tanah Melayu, Battambang, Battambang, Ratana Kiri, some places in Siem Reap, on the left side of Siem Reap, itu semua tanah Melayu. So kita jangan kata tanah Melayu je only Malaysia. So kita nak kena tengok diri kita punya akhlak, kita punya iman, macam mana kita nak cari sibuk dengan cari salah orang dia ni sikit-sikit, ini Wahabi tu Wahabi, as if kita dah terlalu banyak ilmu. Selagi kita ada sifat-sifat gitu, jangan mimpilah kita boleh dapat jadi jemaah ataupun salah satu fighter untuk Imam Mahdi. Kita praktis perbaiki diri kita, insya-Allah. Kalau kita tak terpilih pun, insya-Allah kita ada tempat untuk mati syahid. Okay, that's all that I want to share, and I really need your feedback. Sorry to take your time. This time video dia 40 minutes. I'm so sorry to take your time, but I really need you to give feedback. If you don't want to comment, you can just PM me straight, then we can discuss from there, insyaAllah. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.